Hai, salam sejahtera semua. Okey, hari ini adalah turn saya untuk nak bagi property basic knowledge and common terms. Ini sebenarnya adalah terms yang kita akan guna untuk dalam property ini. So, kita mulakan ya. Siapa Satis, boleh tolong ni tak Satis? Unmute. Saya mute ya. Okey, saya mute ya. Okey. Alright. Okey, apa yang akan kita belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan land, floor plan, area, fees, legal fee, banking and others common terms lah yang biasa digunakan di dalam property. Okey. Ya, mula-mula kita akan menyentuh berkenaan dengan tanah itu sendiri. Okey. Apa yang akan kita sentuh adalah apakah jenis-jenis tanah? Okay, land type of land and definition. Definasi dia lah apakah dia jenis tanah. Okay, common dekat Malaysia ni, jenis tanah ada 4. Okay, jenis agriculture, residential, commercial and industrial. Tak dengar lah. Tak dengar ke? Tak dengar? Sekarang dengar tak? Dengar. Okey, Satis dengar. Siapa tu? Fakir dengar? Fakir, Ahmad Fakir. Dengar. Dengar. Okey, Basri je yang tak dengar ya? Kayu mute lah tu, Kayu. Saya tak mute. Satis dengan ni dengar. Satis dengan Ahmad Fakir je dengar. Satis dengan Ahmad Fakir je dengar. Apa boleh tak siapa-siapa tolong message kepada Basri, cakap yang you all dengar apa yang saya cakap. Saya takut dia punya ni yang problem. Dia punya line ke apa ke kan? Okey, siapa yang dengar, tolong reply. Tolong reply. Siapa yang dengar, tolong reply ya. Okey, kita ada yang baru masuk. Dengar tak yang baru masuk ni? Dengar tak? Nazri dengar tak? Dengar. Alright, okey. Yang baru masuk sebenarnya kita pun baru saja nak bermula. Okey, saya mulakan, saya baru nak bermula lah adalah jenis-jenis tanah. Jenis-jenis tanah. Okey, macam saya cakap tadi ya. Kita ada 4 jenis tanah yang common dekat Malaysia ni. Agriculture, residential, commercial, industrial. Okey. Agriculture, of course, siapa yang tak tahu agriculture adalah tanah jenis pertanian. Di mana ianya adalah tanah yang memang dihaskan untuk pertanian macam tanaman, untuk ternakan. Okey, pertanian ianya yang menghasilkan produce food for human lah. Kan? Itu adalah agriculture land. Maksudnya dekat situ hanya boleh untuk untuk pertanian sahaja. Untuk pertanian sahaja. Okey. Walau bagaimanapun, kalau tanah agriculture land ni sebenarnya ada 20% daripada saiz tanah ni dibenarkan untuk membina rumah. Maksudnya rumah
owner kepada tanah tersebut lah. Okey, saya sentuh sikit pasal agriculture land ni sebab kita ada jual. Ya, sebab kita ada jual agriculture land dekat Bentong. Okey, kita ada jual dekat Bentong, The Valley. Okay, The Valley status ni memang agriculture. Sebab situ memang untuk orang nak tanam-tanam pokok durian ke kan, tanam pokok pisang ke, tanam pokok rambutan ke, tanam buah-buahan ke macam tu kan. Okay, tapi 20% daripada besar tanah tu dibenarkan untuk membina rumah. So kalau kata rumah tanah tu 1 ekar, so maksudnya besar rumahnya tu. Okay, ada dalam besarlah kawasan dia, mungkin dalam 4 ke 5,000 square feet kot, macam tu. Memang besar. Okey, tanah jenis kedua adalah residential. Residential ni building design for people to live in. Okey, untuk manusia, untuk kita tinggal. Itu residential. Okey, di mana kalau tanah jenis residential ni dibenarkanlah untuk membina-bina rumah macam projek-projek perumahan semua tu kan. Okey. And then commercial. Okay, commercial property selalunya digunakan untuk tujuan bisnes. Okay, untuk tujuan perniagaan. Okay, yang mana contohlah shop lot, okay, office lot, kan. Itu adalah tanah jenis commercial di mana kena perniagaan yang boleh generate profit lah. Okay, itu dinamakan dia commercial. Okay. So macam yang bangunan tinggi-tinggi, office, lot, apa semua tu kan. Itu ada semua jenis commercial lah. Alright. Walau bagaimanapun, kalau kata yang tanah jenis commercial ni, dia boleh juga jadi residential. Contohnya dia akan jadi service apartment. Tapi dia boleh untuk yang apartment sajalah. Dia akan dipanggil service apartment. Kita ada jual ya. Contoh yang kita ada jual, kita jual di Acacia Residence. Acacia Residence dia commercial. Dia jenis commercial. Kemudian industrial. Okay, industrial ni ada tanah industrial ni adalah tujuan dia adalah untuk industri lah. Macam gudang ke, kilang-kilang besar kan. So itu memang ada industrial land. So kalau macam contohlah tempat pemasangan proton. Pemasangan kereta proton kan. Itu memang itu memang kawasan industri. Kan macam kilang-kilang besar, kilang Nestle dekat Shah Alam tu. Kan kilang-kilang besar dekat Shah Alam tu. Itu adalah industrial punya, jenis industrial punya tanah. Okay. So selalunya kalau yang tanah jenis industrial ni dia akan jauh sikit lah daripada kawasan residential lah. Dia jauh sikit. Dia tak adalah macam sebelah ni residential, sebelah ni sebelah residential, industrial. Dia tak akan macam tu. Mungkin sebelah residential ada commercial. Kan? Ataupun dalam sebelah menyebelah commercial tu mungkin. Tapi industrial tu dia akan jauh sikit daripada daripada residential. Sebab untuk nak mengelakkan pollution ataupun jam ke apa semua pakailah. Okay. Itu adalah jenis tanah. Okay. Dan selain daripada jenis tanah ni dia ada tempoh tau. Dia ada tanah yang ada tempoh. Dia ada 2 saja type untuk tempoh tanah ni. Okay, untuk apa orang panggil ni tenure, land tenure. Jadi bahasa Inggeris kurang sikit lah. Okay, tak apa. Alright, satu freehold. Okay, freehold is where you have to write to ownership of a property until the end of the time. Maksudnya hak milik kekal selama-lamanya lah. Itu kalau freehold. So sebab tu kalau macam tanah freehold ni harga dia agak tinggi sikit. Lagi satu tu leasehold. Okay, leasehold land mean that technically you are not the owner of the property. Okay, you are leasing it for amount of time. Kalau dekat Malaysia lebih kurang dari 99 tahun lah. Jarang lebih daripada 99 tahun. Okay, so kalau macam leasehold ni memanglah kita adalah tukar nama apa semua kan, tapi sebenarnya ia adalah pajakan dengan kerajaan negeri. Sebab tu leasehold apabila tiba macam after 20 years ataupun after 30 years kan, kita macam bayar premium kepada owner tanah lah. Owner tanahnya pejabat pejabat tanah lah, pejabat tanah negeri lah. Kan kita kena bayar. Ada certain pembayaran. Tapi walau bagaimanapun freehold ke leasehold ke, okay, as long
macam kita asalkan dapat beli rumah. Memang leasehold rumah dia agak murah compare dengan freehold. Okay. Tapi katalah leasehold, dia punya bayaran cukai tanah dengan cukai pintu lebih murah daripada freehold. Freehold ni tinggi sikit. Daripada segi harga pun leasehold ni lebih rendah. So apabila leasehold orang lebih mampu milik lah. Boleh lebih ramai yang mampu untuk membeli. Okay. Dan kalau katalah kerajaan nak ambil tanah ke apa kan, kita tak kisah leasehold ke freehold ke, kita tak kisah. Sebab ada lagi satu kanun tanah negara, itu lebih besar punya undang-undang daripada freehold dan leasehold. So kalau kata government kata nak ambil tanah ni sikit, sebab tanah tu adalah laluan kereta api, contoh kan. So boleh ambil, tapi dia akan bagi pampasan lah, tak kisahlah you tanah freehold ke leasehold tu, tak kisah. Tapi dia akan bagi pampasan lah mengikut harga tanah semasa. Alright. Okay. Itu adalah tempoh tanah freehold dengan leasehold. Alright. Dan seterusnya, land restriction. Okay. Tanah tadi ada dia punya type apa semua kan. Okay. Selain daripada tu, dia ada juga dia punya restriction. Tanah ni untuk siapa, untuk siapa, untuk siapa. Okay. Contohnya, okay, yang ini ada 3 type Ada 3 type, iaitu pertama Malay Reserve Land. Okay, kalau untuk Semenanjung, okay, only for Malay born in Semenanjung are allowed to buy. In Melaka, it called MCL, Malay Cultural Land atau Tanah Adat Melaka. So kalau kata dekat Semenanjung, hanya orang Melayu Semenanjung sahaja boleh beli. Kalau kata dekat Sabah Sarawak, orang Melayu Sabah Sarawak saja boleh beli. Okey, tapi sekarang ni kita hanya tumpu pada Semenanjung, so kita tak akan cakap pasal Sabah Sarawak lah. Okey, kenapa jadi macam ni? Okey, itu mungkin adalah sejarah-sejarah yang dulu perjanjian apa semua, kita tak, saya sendiri tak nak sentuh. Okey, so Malay Reserve Land, yang pentingnya dia lahir di Semenanjung Malaysia. Okey, tapi kalau ada beberapa kes, yang mengatakan yang macam buyer you all adalah daripada lahir di Sarawak contoh. Tapi parents dia sebenarnya daripada Semenanjung. Parents dia lahir kat Sarawak sebab parents dia terpaksa bekerja di Sarawak. Okey, contohnya macam polis ke, macam askar ke kan, ataupun cikgu ke. Jadi dia lahir di Sarawak. Kalau macam kes macam tu, masih boleh lagi. Tapi dia kena sertakan surat beranak ibu dan ayah dia. Okay. So ini adalah lebih teknikal kalau saya nak cerita nanti tanpa panjang. Okay. So kalau kata untuk benda-benda yang ada, benda yang you all rasa nak faham lebih mendalam, sebenarnya you all boleh. Okay. Boleh datang ke office untuk berjumpa dengan saya akan explain. Okay. Alright. Bumi lot. Untuk bumi lot adalah untuk bumi sahaja. Bukan untuk bumi saja, untuk semua, untuk untuk bumi sajalah. Bumi maksudnya Malay dan Bumi Putera. Untuk bumi lot, untuk bumi saja. Dia tak kisahlah Semenanjung Malaysia ke, Sabah ke, Sarawak ke, boleh. Yang ni open untuk bumi sahaja. Sebab, Melayu tu Bumi Putera lah. Dan selain daripada tu, Bumi Putera macam Sarawakian yang macam Bumi Putera Sabah, Sarawak kan, Kadazan, Iban, Bidayuh, apa lagi? Apa lagi abang kaum-kaum Bumi Putera di Sabah Sarawak lah. Kalau kata dekat Semenanjung, selain daripada Melayu, siapa yang status Bumi Putera? Mungkin orang asli kan. Itu boleh beli untuk bumi lot. Okay. Yang untuk non-bumi dia open untuk semua bangsa. Tetapi hanya untuk warga negara. Okey, tentu you tanya, ada juga yang foreigner beli. Memang ada foreigner beli, tapi harganya adalah setiap negeri saya rasa sekarang ni semuanya mesti 1 juta ke atas. Kecuali kalau mungkin ada tanah-tanah ataupun properti yang telah digazetkan mengatakan yang ni bawah daripada harga 1 juta boleh beli. Itu bergantung kepada kerajaan. Tapi setakat ini 1 juta ke atas. Baru boleh foreigner beli. Okay. Baru boleh foreigner beli. Alright. Ini tadi berkenaan dengan tanah. Settle.
Okay, so kalau kata you nak tahu yang lebih spesifik, yang lebih technical, mungkin boleh datang ke office untuk berjumpa dengan saya. Kita belajar sama-sama. Okay, sebab saya pun bukan expert, kita kena belajar sama-sama. Okay, seterusnya kita masuk bab floor plan. Floor plan ni apa? Floor plan ni adalah pelan lantai. Ialah pelan rumah lah. Okay, sebab floor plan ni dia ada berbagai jenis floor plan. Okay, sebab rumah pun ada berbagai jenis rumah. Bukannya ada satu rumah teres dia semua, tak. Kita ada banyak jenis rumah. Okay, so yang common, yang biasa, okay, yang sekarang ni tengah banyak sekarang ni adalah kondominium, apartment, flat ataupun service apartment. Okay, sebenarnya generally known as apartment lah. Sebenarnya secara keseluruhannya sepatutnya dipanggil apartment kan. Tapi kalau dekat Malaysia, kita sebab influence of Malaysian language and culture, it was divided into high and low grade apartments. Okay, kalau yang high grade apartments ni dia panggil kondominium. Di mana ianya adalah lebih mewah, luxury dan ada banyak lagi facilities. Mungkin dia ada macam selain daripada gym, kolam renang tu biasa. Sekarang ni dah ada yang baru. Dia ada macam apa untuk dipanggil apa tu? Untuk yang untuk masuk macam hutan ke apa tu. Dia ada satu kawasan yang besar kan, untuk penghuni kondominium saja. Contohlah dia ada jungle trekking lah, apa semualah dekat situ kan. Kadang ada tempat yoga lah, ada tempat barbecue lah. Ada sesetengah apartmen tu dia siap ada apa tau? Dia siap ada tempat untuk nak tengok movie. Dia free lah. Tapi kena ingat ya, banyak fasiliti makin mahal bayaran dia punya maintenance fee. Sebab kondominium, sebab tu kadang-kadang ada sesetengah kondominium sampai 300 lebih, 300 setengah dia punya maintenance fee. Sebab dia punya fasiliti terlampau banyak. Okay. Yang kedua, apartmen. Apartmen ni selalunya normal apartmen lah. Normal, punya macam apartmen tu mungkin ada kolam renang tu, apa tu kan. Tu yang biasa-biasa punya. Ataupun dia dipanggil apartmen tapi dia pun tak ada kolam renang pun ada juga. Okay. Ada juga apartmen yang ada 24 hours guard kan. Tapi dia normal lah. Dia facilities dia tak berapa banyak sangat. Okay. Lagi satu dia ada flat. Flat ni kalau kita sebut kan, kalau flat dia mesti low cost. Betul tak? Kan sampai ada lagu budak flat tu kan. Kalau flat je mesti dia low cost. Maka sebab itu selalunya kalau kata yang low cost ni dia punya maintenance fee dia lagi murah lah. Lagi murah maintenance fee dia. And then kita ada service apartment yang macam saya cakap tadi. Kita ada commercial title. Okay, service apartment sebab dia under commercial title. Selalunya service apartment dengan kondominium ni lebih kurang. Lebih kurang. Okay, dia ada lebih facilities. Okay, so kita sebenarnya yang contoh commercial title service apartment yang kita ada, okay, yang under harta yang boleh jual adalah Acacia Residence. Okay, alright, ini adalah dia punya layout. Okay, untuk apartment. Okay, ini adalah layout yang kedua adalah studio. Okay, studio ni dia memang dekat dalam apartment jugalah selalunya. Okay. Ini dalam apartment. Salah satu jenis apartment. Okay. So studio, the kind of apartment typically consists of one large room which serve as a living, dining and bedroom. So siapa yang pernah ada studio apartment? Sebab studio apartment ni dia memang satu kompartmen yang besar, satu kawasan yang besar, dia tak ada divider. So you divide lah sendiri. You nak letak you punya kitchen kat mana, you nak letak you punya bilik kat mana, you nak letak you punya hall kat mana, living ke apa ke, kalau muat lah. Sebab selalunya studio apartment ni kecil je. Studio apartment selalunya dalam 400, 300 setengah ke 500 ke 600 kaki persegi. Lebih kurang. Okay. So, ini studio apartment. Okay, jenis yang lain tapi masih juga dalam kategori apartment adalah dual key. Okay. Okay, dual key ni, apa je dual key? Dual key property
is which usually has a self-contained studio accessed by a door inside the main apartment. Okay, there is common hallway but separate lockable doors to each section. So the title belongs to one owner, okay, but they can rent out each portion separately or live in one and rent the other one. Tahu tak? Kalau kata dual key ni selalunya satu unit tapi dia ada dua property. Sama ada property tu sama besar ataupun satu property besar, satu property kecil. Okay. Ada juga yang buat satu tu studio apartment, satu tu yang ada bilik. Tapi ada juga developer yang buat satu ada satu bilik, satu lagi tu ada dua bilik. Macam tu. Okay, dia bergantung kepada developer punya design. Tapi apa yang dia cakap kat sini, dual key adalah satu property yang satu pemilik yang ada dua property di mana dia ada separate pintu. Selalunya kan orang yang untuk investment, yang dia memang tujuan dia beli adalah untuk investment, selalunya dia akan suka dual key. Tak tahu kenapa. Sebab dia boleh, satu tu dia boleh duduk, satu lagi tu dia boleh sewakan. Sama ada dia nak sewakan bulanan ataupun dia nak buat homestay. Ataupun dia dah ada rumah lain tapi dia nak sewakan dulu. Dia boleh sewakan dulu. Okay? Pun ada juga yang macam tu. Atau ada juga yang buyer beli sebab dia nak tinggal dengan parents dia tapi dia nak privacy. So mungkin parents dia tinggal kat bilik yang rumah yang kecil, okay, yang dia ada one dengan family dia. Tapi dia nak jaga parents dia. Kalau kata jauh kan susah nak jaga, tapi mereka nak privacy. Ada juga yang macam tu. So bergantunglah kepada apa tujuan dia. Tapi dual key ni kalau untuk investment memang orang akan ambil. Kalau orang tu dia memang thinking dia adalah untuk investment, dia akan ambil dual key. Sebab lebih untung ya. Maksudnya dia beli satu rumah tapi dia boleh sewa dua. So dia boleh sewakan dua. Dua property dia boleh sewakan. So itu orang yang ni lah, orang yang berfikiran bisnes ni, dia memang akan fikir macam tu. Okay, lagi townhouse. Okay, townhouse ataupun sekarang ni orang panggil hybrid. Kan? Hybrid. Tu macam townhouse punya perkataannya lebih moden. Sebab setengah orang ni tak suka dengan perkataan townhouse. Tak tahulah kenapa allergic kan. Okay. So townhouse is a generally two home in one. Okay, whereby two units will be stacked on top of each other to attach side by side. But overall, it just look like a single home from the outside. Okay. Kalau macam ni lah. Contoh ya, kalau kata you tengok rumah ni, nampak macam sebiji rumah. Betul tak? Kan? Ni nampak macam sebiji rumah. Ni nampak macam sebiji rumah. Tapi sebenarnya dia ada dua biji. So yang bawah ni 1,5 tingkat, yang atas ni pun 1,5 tingkat. So ini adalah tempat parking. Ini adalah tempat parking. So kalau nak kata dia rumah ni, dia selalunya dia adalah kalau orang yang urban, okay, yang dia nak yang modern, selalunya dia akan berminat juga dengan townhouse. Sebab kalau dulu-dulu dia townhouse mungkin tangga dekat luar. Tapi sekarang punya design townhouse selalunya tangga dekat dalam. So memang daripada luar nampak macam rumah 3 tingkat kalau macam ni kan. Tapi sebenarnya adalah 1,5 tingkat untuk setiap unit. Dia stack. Okay, dia macam stack on top each other. Alright? Okay. So ini adalah townhouse. Kita ada property townhouse iaitu di Platinum Residence. Okay, Platinum Residence adalah townhouse. Alright? And then, apa lagi jenis floor plan yang kita ada? Okay? Terrace. Terrace ni normal lah. Semua orang tahu terrace house. Kan? Macam mana rupa kan? Semua orang tahu terrace house. Macam mana rupa. Okay? Terrace house ni ada juga yang panggil link house. Ada yang panggil super link house. Kan? So, dia adalah the same with only one minor difference. Okay, sebenarnya terrace, link, super link ni sebenarnya sama je. Perbezaannya adalah keluasan. Tu je perbezaan dia. Kalau kata terrace ni orang selalu ni macam buka 20 kaki, terrace house lah.
Kan? Dia tengok pada bukanya. Buka 20 kaki, terrace house. Kalau kata yang link house ni selalunya dalam 25 kaki ataupun lebih daripada 20 kaki lah. Dia akan dipanggil link house. Kalau super link ni, dia lagi besar selalunya. Dalam 30 kaki ke 40 kaki kan, antara tu lah. Ni dia bagi contoh 34 kaki kali 80. Itu dia panggil super link. Okey. Kenapalah developer buat benda-benda macam ni kan? Kenapalah tak sama dia besar? Okey, sebenarnya kan benda macam ni dibesarkan, dia adakan saiz-saiz macam ni adalah itu adalah salah satu marketing strategi jugalah. Okey, dia untuk nak convince customer, sebab customer ni ada pelbagai jenis. Ada customer yang mampu untuk beli rumah mahal, ada customer yang tak mampu untuk beli yang hanya mampu beli rumah yang berharga sederhana. So bila dia buat variety macam ni, so maksudnya ada macam pilihan lah. Okay. Makin besar maksudnya dia punya luasan makin tinggi dan punya harga. Alright. So contoh-contoh antara yang terrace yang kita ada, sebenarnya kita ada banyak terrace. Ini contoh 2 je. Sebenarnya kita ada banyak lagi terrace house. Kita ada dekat Canggang banyak. Okay, kita ada dekat Ulat Lempit. So Banting, memang area Banting memang banyak rumah. Ya, terrace house. Right. Boleh tak saya tahu siapa yang buka? Boleh tolong tutup tak? Alright. Yang seterusnya adalah yang seterusnya adalah semi-D. Okey. Semi-detached. Semi-D ataupun semi-detached. Semi-D ni single house built as one of pair that share one common wall. Selalunya dia akan share satu wall. Okay. They share satu wall and often each other layout is a mirror image of the other. Maksudnya dia punya design adalah mirror effect. Mirror effect. So maksud dia macam ni. Dia akan berkongsi dinding. Dinding ni dia kongsi. Yang depan, belakang, tepi dia tak kongsi. So maksudnya kalau kata tanah tu dia ada macam C punya bentuk. C terbalik tu, C tak terbalik. Macam tu. Dia ada C punya bentuk. Okay. So itu adalah semi-D. Semi-D. Sebab dia bentuk pun macam D. Kan bila dia dah ni macam ni dah macam D. Okay. Dia semi-detached. Semi-detached. Sebab kalau link house tadi dia detached dua-dua belah. Kalau semi-D ni dia sebelah je detached. Sebelah lagi tidak. Sebab tu dia panggil semi-D. Alright. Okay. So ini adalah semi-detached. Okay, yang seterusnya, yang rumah ni, bungalow house. Bungalow house sound really unique, betul tak? Kalau bungalow, bungalow, but actually refer to the stand-alone house that is on a parcel of land. Because the building itself do not join each other. There are open space on all sides for a bigger yard. Okay, so kalau bungalow ni saya rasa semua orang tahu juga. Okay, rumah sebiji-sebiji, panggil orang Melayu ni kan, dia kata rumah sebiji-sebiji ataupun rumah yang single lah. So actually kalau kata dia dekat kampung tu kita boleh panggil bungalow jugalah kan. Kalau kata rumah yang sebiji-sebiji tu kita boleh panggil je sebab dia bungalow juga. Sebab dia tak ada detached mana-mana. Dia single. Okay, dia stand by own. Okay, itu adalah dipanggil bungalow house. Alright. Kita masuk dekat area. Tadi kita masuk floor plan. So sekarang ni kita masuk dekat dia punya area punya untuk apa yang dikatakan area. Okay. Area ni selalunya kan apabila kita melibatkan dia punya build up, okay, dia punya land area kan, berapa kebesaran rumah tu. Okay. Macam ni build up dia, contoh dia build up dia adalah 50 kali 30. Build up formula dia ya. Formula build up dia adalah ni. Panjang kali lebar lah sama. Puan. Hello. Ya.
Nak tanya, yang maksudnya build up area tu rumah tu sendirilah, betul? Ya, rumah tu sendiri. Oh, okey. Kalau satu rumah teres, kita ada build up, ada land area. Sebab ada sesetengah rumah yang ada, ya, bukan, kalau rumah teres bukan sesetengah ya, semua rumah dia akan ada tanah dekat depan, tanah dekat belakang. Tapi tanah dekat belakang tu kadang-kadang ada lah, kadang-kadang ada juga rumah yang tak ada. Tapi tanah depan mesti ada. So bila dia campurkan tanah dia, itu adalah yang paling besar adalah dia punya tanah lah. Land area. The size of the land that use. Okay. Yang build up, the size of the house itself. Tapi kalau kata rumah yang 2 tingkat, selalunya kita akan darab dengan 2. Kalau kata rumah yang 2 tingkat. Okay. Dan okay. Sebenarnya saya baru ni saya perasan ya, developer dia akan gunakan istilah build up area tu adalah dia punya bangunannya yang dah dipasang beam. Bangunan yang dia pasang beam. Tahu tak beam tu apa? Beam tu adalah struktur yang menguatkan rumah lah, macam tiang-tiang macam tu lah. Itu adalah beam. Okay. So contohnya ini, dia tulis dekat sini, dia punya build up area 50 kali 30, 30 kali 50. So jadi 1,500 kaki persegi. Okay. Dia punya land area pula adalah 80 kali 40. Tapi terbalik lah, dia tulis 40 kali 80. So jadi 3,200 kaki persegi. Itu dia punya land area. Tapi kalaulah kata 2 tingkat, okay, 2 story. So ni darab 2 lah. Ni darab dengan 2. Jadilah 3,000 kaki persegi. Kan? Jadi 3,000 kaki persegi. So ini adalah contoh dia lah. So faham ya apa itu build up, apa itu land area. Okay, tapi kalau kata yang macam kondominium, dia tak ada land area. Apartment kan, flat dia tak ada land area. Dia hanya ada build up sahaja. Tapi build up dia, kita tak boleh nak cakap berapa kali berapa, kita memang tak boleh. So kalau katalah developer tu dia bagi kata 1,000 kaki persegi. So kita kena jelaskan 1,000 kaki persegi. Tapi kalau kadang kita punya buyer, dia akan tanya berapa kali berapa. Itu memang agak sulit. Sebab kalau kata tanah yang landed kan, dia macam ni lah. 4 segi tepat macam tu kan. Tapi kalau kata kondo, dia kadang dia ada sisi macam ni kan. Lepas tu dia ada pula macam ni kan. Kan? Contohlah. So yang ni macam ni kita nak kira. Ini kita nak kira. So sebab tu, kalau kata kita diberitahu, okay, kondo tu adalah 1,000 kaki persegi. That means 1,000 kaki persegi lah. Berapa kali berapa tu kita memang susah nak explain. Okay. Tapi kalau kata buyer you insist juga, mungkin kita boleh tengok layout dia. Tengok bilik besar berapa, dining room, living hall, apa semua besar berapa besar. Mungkin kita boleh bantu buyer daripada segi itulah. Tapi nak berapa kali berapa tu memang kita tak boleh nak explain dengan diorang. Okay. Alright. Okay. So untuk area selain daripada tu, okay, yang build up dengan apa, build up apa benda tu tadi, land area kan. Ceiling height pun kita letak dalam area jugalah. Ceiling height ni tahu tak? Ketinggian ceiling. Common ya, yang kebiasaan ketinggiannya macam kalau kata apartment kan, selalunya paling rendah pun dia akan buat 9 kaki lah. Okay. Common yang biasa 9 ke 12 kaki. Tapi ada juga yang buat macam tinggi sangat dia punya ceiling. Sampai 17 kaki pun ada. So selalunya tu kadang-kadang rumah teres lah. Okay. Alright. So kita ada yang ceiling tinggi ni, kita ada di Melaka satu dan juga di Canggang. Itu memang sangat tinggi tu, kalau nak buat loft memang cantik. Okay. Kalau yang high ceiling tu kita boleh cadangkan kepada kita punya buyer untuk buat loft. Okay. Dan density. Density ni pun sebagai area jugalah. Kenapa kita kata density ni area? Sebab dia sebenarnya berkaitan dengan population juga. Okay. Dan dia berkaitan dengan land area juga. Di mana, okay, land area didarabkan dengan berapa population dekat dalam tu.
Sebab tu kita panggil ni area. Sebab land area kali population. Contohnya ya. Land area yang kat sini dia bagi contoh 12 ekar tanah. Okey, 12 ekar. 12 ekar didarab dengan 1,000 unit. Sebagai contoh, ini boleh dikirakan sebagai low density. Tapi kalau kata 4 ekar, ada 1,000 unit. 4 ekar, 1,000 unit. Itu dah kira sebagai high density. Maksudnya penduduk je padat. Dia berkaitan dengan population juga ni, density ni. Jadi penduduk je dekat situ adalah padat. Kan? Maksudnya ramai orang. So kalau kata yang 12 ekar ni, saya rasa bukan 12 ekar lah, 12 hektar lah. Dia mungkin boleh buat kalau kata boleh buat rumah teres, atau kalau kata kalau kata orang ada developer ni buat rumah macam apartment ke ataupun kondo, mungkin keluasan dia lebih lah. Okay. Lagi satu, kita ada istilah bare unit. Okay, bare unit ni kalau nak tahu dia adalah istilah untuk rumah yang unfinished. Maksudnya tak ada furniture. Okay, itu bare unit. Sebab ada sesetengah rumah dia bagi semi finish. Dia bagi ada bagi kitchen cabinet ke, dia bagi wardrobe ke, dia bagi aircon ke, kan. Tapi ada sesetengah developer dia tak bagi apa-apa, kosong. Dia bagi yang basic sahaja, yang diperlukan sahaja, yang diperlukan untuk dia mendapat CF. Itu sahaja. Itu dipanggil bare unit. Di mana a house with unfinished condition. So tak ada furniture lah. Semi pun tak ada. Itu adalah bare unit. Okey. Kita masuk pula kepada fee. Okey. Kita masuk pula kepada fee. Okey, fee ni akan merangkumi beberapa hal lah ya, yang akan berkaitan dengan apa yang perlu dibayar oleh buyer. Okey. Dia ada berkaitan dengan beberapa hal. Okey. Apabila beli apartment ataupun beli property yang mempunyai JMB, tahu tak JMB tu apa? Joint Management apa entah, Bureau kan? Siapa yang tinggal apartment memang tahulah. Of course kena bayar dua benda ni. Maintenance fee dengan sinking fund. Okay? Maintenance fee ni untuk apa? Maintenance fee ni untuk maintain and granted patent in force using by building maintenance fund. Okay, ini macam untuk cleaning, untuk security guard. Okay, selain daripada tu lah untuk nak maintain, kalau kata ada gym, nak maintain gym, and then ada ada tempat nak tengok wayang, so nak maintain benda tu kan. Of course ada cost. Sebab tu makin tinggi facilities, makin banyak facilities, makin tinggi dia punya maintenance fee. Sebab ada banyak benda yang mereka perlu maintain. Kan? Perlu perbaiki, perlu dibersihkan, kan? Bukan hanya sekadar mengutip sampah kan. Kalau kata macam macam contohlah tempat tengok wayang tu kan. Tentu sekarang ni especially zaman COVID, kan? Tentu mereka perlu bersihkan, sentiasa membersihkan, guna chemical ke apa ke, tusi ke apa ke. Lepas tu nak pasang nak pasang dia punya cerita pun tentu ada peralatan yang nak digunakan. Itu semua kena maintain. Kan? Semua kena maintain. Kan? Especially part-part yang teknikal. So sebab tu makin banyak facilities, makin tinggilah maintenance fee. Okay? Makin besar tempat riadah pun makin tinggilah maintenance fee. Sebab kalau tempat riadah, kan contohnya lah dia ada buat satu park, kan, satu taman untuk orang beriadah. So yang tu je kena bersihkan, kena untuk Puan, nak tanya, boleh tak? Siapa ni? Ya, Fakir. Okay Puan, kalau untuk maintenance fee ni, pembeli ada hak tak untuk refuse untuk bayar? Tak boleh. You refuse bayar, maksudnya pihak JMB berhak sama ada untuk potong you punya air ataupun berhak untuk ambil you punya fuse. You tak nak bayar tak apa, tapi dia akan susahkan hidup you lah. Okay. So maintenance fee ni akan include dalam contoh saya nak beli kondo first time. Contoh saya nak beli kondo, payment ni saya kena bayar selepas
selepas loan approve ataupun selepas dapat kunci? Lepas dapat kunci. Oh, okay. So even saya tak duduk situ lagi pun saya tetap kena bayar lah. Ya. Maintenance fee ni developer akan bagi tahu ataupun macam mana? Okay. Dia selalunya untuk tahun pertama atau tahun kedua under developer lah. Tapi selepas tu apabila tahun selepas daripada tahun pertama atau tahun kedua bergantung pada developer. So you all ada JMB. So you all boleh jadi of course lah penduduk sana akan jadi member JMB tu kan. So decide by JMB punya ada jawatan kuasa. Nak naikkan ke, nak turunkan ke. So that's up to them lah. Lepas tu developer dah tak ada campur tangan lah. Oh, okay, noted. Thank you. Yes. Okay. Selain daripada maintenance fee, dia ada sinking fund. So sinking fund ni selalunya adalah macam untuk nak mengecat ke apa tu kan. Kalau you punya sink rosak ke, tersumbat ke. So boleh panggil orang daripada JMB ni untuk membaiki you punya sink. Kan? Alright. Sinking fund ni selalunya adalah 10% daripada maintenance fee. Contohlah you punya maintenance fee 200. So sinking fund bermaksudnya 10%, so RM20. So maksudnya kena bayar maintenance fee 200. Okay? Alright, ini berkenaan dengan fee. Selain daripada itu, okay, ini fee juga. Okay, fee ni, yang ini sebenarnya kalau dia berkaitan dengan jual subsale. Tapi kita tak jual subsale. Tapi saya sentuh sedikit je pasal ni. Ini adalah real property gain tax. So dia sebenarnya dia dah ada bagilah berapa-berapa dia punya rate apa semua kan. So just kita kena darabkan saja chargeable gain, darab dengan RPGT rate. Inilah dia punya rate. Okay. So ini adalah tax apabila orang tu nak jual rumah. Kan. So tapi ini lebih kepada subsale. Tapi kita memang tak ada subsale. Okay. Kita cuma ada yang rumah under developer. Kita subsale tak ada. So memang yang ni just saya sentuh saja. Right. Okay, selain daripada itu, fee yang you kena bayar, bukan you lah, kita punya buyer kena bayar. Yang kita kena ingatkan kita punya buyer, quit rent, assessment dengan valuation fee. Okay, quit rent ni adalah tax, okay, cukai pintu. Tak cukai tanah, cukai yang dibayar kepada land authority, pejabat tanah. Itu adalah quit rent. Assessment pula adalah kena bayar 2 kali setahun. Itu kena bayar kepada pihak majlis ataupun majlis pembenaran. Okay. So, kenapa kena bayar assessment ni? Sebab assessment ni, dia kalau macam untuk petik sampah kan? Petik sampah, untuk road maintenance kan? Itu semua tu, kalau kata jalan tu ada majlis, so majlis yang akan maintain. So, memang dia akan kutip. Memang dia akan kutip cukai taksiran. Cukai taksiran. Ataupun kalau orang Melayu dia panggil cukai minggu. Macam tu. Alright, yang ni kena bayar 2 kali setahun. Kalau kata yang cukai tanah, quit rent, setahun sekali. Okay. Yang ni saya sentuh sikit lagi satu valuation fee. Okay, memang kita jual semuanya yang under developer. Tapi kadang-kadang kita ada juga yang under developer, tapi rumah tu dah dapat CCC. Okay. So kalau kata rumah tu dapat CCC, of course ada valuation fee. Akan di-charge oleh bank. Okay, sebab dia ada valuer dia yang akan tengok rumah ni, okay, peminta ikut harga yang kita nak ke ataupun developer nak ke apa semua kan. So yang fee ni selalunya kena bayar akan dibayar oleh buyer. Kecuali developer kata saya akan bear. Saya akan bayarkan. Melainkan developer dia nak bagi free lah benda ni. Itu kecuali ya. Tapi normalnya akan dibayar oleh buyer. Okay, so valuation fee ni untuk rumah yang dah siap. Memang kita tak jual subsale, tapi kita ada juga rumah-rumah yang dah siap. Sebab tu at least kita kena tahu jugalah. Alright. Okay, ini berkenaan dengan fee. Okay, dan seterusnya kita nak pergi kepada yang berkaitan dengan legal pula. Okay, apakah dia SPA? Apakah dia LA? LA ni bukan Los Angeles ya. Dan apakah dia MOT ataupun stamp duty. Okay. SPA ni adalah Sales Purchase Agreement. It's a legal contract that obligated a buyer to
to buy and seller to sell a property, house or land. Tak kisahlah, rumah ke, tanah ke, dia mesti ada sales purchase agreement. Ini adalah kontrak lah antara buyer dan juga antara pembeli dan juga penjual properti tersebut. Tak kisahlah tanah ke, rumah ke kan. So dia mesti ada sales purchase agreement. So sales purchase agreement ni akan di stamping. Baru sah. Okay. Dan kemudian ada LA. LA ni sebenarnya adalah loan agreement. Okay, loan agreement is a legal contract between a borrower and lender. Lender tu bank lah kan, which are regulated mutual promises made by each party. So maksudnya ada promise, buyer kena bayar kepada bank dan rumah tu adalah dipajakkan kepada bank. Semuanya ada dekat dalam kontrak tu. Itu adalah loan agreement. Okay, so kalau katakan kita nak bantu kita punya buyer, yang paling bagusnya anda ingatkan buyer anda untuk baca kontrak tersebut sebelum tanda tangan. So ada apa-apa nak tanya kepada lawyer, dia boleh terus tanya kepada lawyer. So takut nanti dia tak faham, dia main sign je. Nanti apa-apa hal nanti dia kata, kenapa you tak bagi tahu dengan saya ni. Kita tak mahu ya. So sebaik-baiknya kita ingat yang kita punya buyer, sebelum sign tu baca dulu. Dan kemudian kalau ada apa-apa yang tak faham, tanya terus kepada lawyer. Itu lebih bagus. Alright. Lagi satu adalah yang berkaitan dengan legal ni selalunya adalah MOT stamp duty. Okey. Apa perbezaan MOT stamp duty ni? MOT ni adalah stamp duty untuk SPA. Stamp duty ni selalunya loan lah. Loan stamp duty. So stamp duty ni bayar kepada siapa? Dengan MOT ni. Stamp duty dengan MOT ni kita akan bayar kepada LHDN. Dan apakah MOT tu? Kan MOT apa benda MOT? MOT ni adalah Memorandum of Transfer. Okey, di mana ni adalah fee yang dikenakan untuk memindahkan nama daripada geran lama, memindahkan nama daripada sesuatu tanah tu daripada owner lama kepada owner yang baru. So dalam geran tu nanti akan bertukar nama lah. Contohnya kan geran tu ada atas nama developer. Contoh ya. Contoh nama geran tu owner je Sinar Harapan contoh kan. Sinar Harapan Property kata. So kenalah tukar kepada nama buyer. Nama buyer Ahmad bin Abu. So nanti dekat dalam geran yang baru akan keluarlah nama Ahmad bin Abu. Macam itulah. So dia adalah Memorandum of Transfer. Ini penting. Memorandum of Transfer ni adalah penting. Okay. Sebab tu memang agak strict ya sekarang. Kalau kata nak buat rumah baru ke apa ke, selalunya diorang kena divide dulu. Dapatkan geran individu dulu sebelum diberi lesen oleh pihak KPKT. KPKT memberi lesen tau kepada developer. Nanti kita sentuh apakah lesennya. Okay, so kita ni pasal legal dulu. Alright. So ini adalah dia punya fee untuk stamp duty dan loan agreement apa semualah. Okay. Ini adalah common ya. Ini adalah yang common punya. Yang biasa punya. So kalau kata HOC apa semua dia dah jadi lain. So ini adalah yang common punya. Alright. Sebab 2021 ni ada banyak yang baru. Okay, sebab ada yang government ada bagi free apa semua kan. So saya ambil yang free yang untuk 2020 punya. So yang ini adalah common lah. Okay. So macam katalah rumah yang pertama. First house tu kata you beli rumah. Buyer beli rumah. Harga dia dalam 300,000. So kalau 300,000. So maksudnya dia punya SPA punya fee adalah dalam 500 saja. Sebab dia bawah daripada 500. Tapi kalau kata dia dah naik harga atas daripada kata 600,000 ke, so dia akan ada subsequent dia. Okay, peratusan dia akan naik. So dia akan bayaran dia akan naik. Walau bagaimanapun, ini adalah dia punya fee. Tapi ingat ya, lawyer dia memang akan ada disbursement. Disbursement tu memang sebenarnya wajib bayar. Dan itu memang bergantung kepada lawyer lah. Berapa banyak disbursement tu kan. Disbursement ni maksudnya yang dia charge lah. Macam minyak ke, macam apa benda tu. Alat tulis, kan. Macam tu lah. Alright.
banyak benda lain jugalah yang dia charge selain daripada tu. Sebab kadang-kadang dia nak pergi stamping pun, dia pergi stamp dulu, dia nak buat carian. Dia perlu ya, sebab lawyer dia akan tengok carian dulu untuk you nak tengok you ni bankruptcy ke tidak. Walaupun sebenarnya kalau you bankruptcy, sasah you loan you tak lepas. Betul tak? Dia tetap juga akan buat itu sebab adalah dia punya SOP. Okay, so ada banyak nanti charge-charge lain lah. Yang ni hanya charge untuk untuk SMP sahaja. Okay, untuk agreement tu sahaja. Okay, kalau untuk loan pun sama juga. Dia sama je rate dia. Okay, sama je rate dia dengan SPA. Okay, kalau untuk MOT dengan stamp duty, okay, kalau kata untuk yang first 100,000, 1%. Okay, lepas tu 100,000 satu hingga ke 500,000, 2%. So you kena campur kan. Kan untuk stamp duty ni. So benda ni adalah sangat teknikal. Okay, adalah teknikal. So kalau kata ada sesiapa yang nak tahu macam mana cara nak pengiraan stamp duty ni sendiri, kan, boleh hubungi saya ataupun kita jumpa dekat office. Saya boleh ajar. Sebenarnya berjumpa tu lagi bagus lah. Okay. Ataupun cara yang mudah, kita ada apps PCMY. PCMY tu adalah Property Calculator Malaysia. Boleh guna juga. Okay, kalau kata yang Android boleh lah PCMY. Kalau yang Apple, saya tak pasti apa dia punya apps. Malaysian Property je silap saya. Silap saya lah. Okay, so boleh tengok dekat situ. Kat situ pun dia akan tolong kirakan berapa kena bayar. Okay, MOT dan juga loan stamp duty. Alright. Masih lagi berkenaan dengan legal. Ingat tak tadi saya ada sebut adalah lesen yang akan diberi oleh KPKT kepada developer untuk developer dibenarkan membuat rumah, menjual rumah. Okey. Ia adalah namanya APDL. APDL. APDL ni adalah Advertising Permit Developer License. Okey. These housing and building developer are required to apply to Ministry of Housing and Local Government for developer license and advertising permit. So kalau kata tak ada APDL ni, developer tak boleh jual rumah dan tak boleh nak develop. Tak boleh nak buat rumah tu. So pentingnya APDL. So far kita tak harta kalau kita nak ambil apa-apa projek, kita memang akan pastikan projek tu ada APDL. Dah ada APDL baru kita proceed. Kalau tak ada APDL, kita hold dulu. Alright? Sebab bahaya sebenarnya kalau kita jual yang tak ada APDL. In case tiba-tiba tak dapat APDL selepas 2-3 tahun, nak buat macam mana? Orang dah bayar booking, nanti orang akan blame kepada consultant. Itu yang kita tak nak terjadi. Alright? Alright. So, selain daripada itu, schedule H, schedule G. Okay, schedule H dengan schedule G ni sebenarnya sama, adalah progressive payment schedule. Cuma perbezaannya, schedule H ni adalah untuk yang strata title. Strata title ni apa? Macam kondo, apartmen, ataupun rumah yang ada GMB. Okay, kalau kata yang ada guard house, yang gated guarded tu, selalunya itu adalah strata title. Dia pun dia rumah teres. Sebab dia GMB buat macam tu supaya selalunya untuk memudahkan mereka membuat tindakan kepada orang-orang yang tak nak bayar maintenance. Okay, itu adalah untuk strata title. Kalau kata schedule G, sama juga progressive payment schedule for individual title. Ni untuk individual title macam landed house, kan? Rumah teres ke, semi ke, banglo ke, ataupun tanah jenis yang pertanian tu. Tapi tanah jenis pertanian dia tak ada schedule, kan? Tapi dalam SPA dia akan adalah benda ni, dia terutamanya property. Dia akan diletak dalam third schedule. Bila masa nak bayar. Okay, kalau kata beli cash, dia kena ikutlah berapa persen you nak kena bayar. Tapi kalau kata by bank, so tengok kalau kata developer dah claim kepada bank, so dia kena bayar progressive fee ataupun interest progressive fee. Alright? Okay, itu adalah legal. Okay, selain daripada tu yang kita perlu tahu. Kita memang perlu tahu apa itu title, apa itu CCC, apa itu vacant possession. Okay, title ni selalunya kita sebut orang Melayu geran. Ataupun land title.
is a certificate of the ownership of real property or personal property. Itu adalah title. Certificate ni macam surat beranak lah title ni. So title dalam title tu kan dia ada macam-macam yang dia akan ada tulis dekat dalam tu, macam tanah tu kawasan berapa, apakah jenis tanah tu, okey, pertanian ke, perumahan ke kan, komersial ke kan, berapakah kawasan tanah dan nama ownernya, apakah sekatan-sekatannya, freehold ke, leasehold ke, dalam tu semua ada ditulis. Selalunya dia ada 3 muka surat. Selalunya yang last kali tu adalah plan tanah tu. 3 segi ke, 4 segi ke, bulat ke, hexagon ke, semua tu dia akan bagi dekat yang pusat terakhir sekali. Okey? Apakah rupa tanah anda? Macam itulah. Okey? Dan CCC. Okey, CCC ni adalah Certificate of Completion and Compliance. Okey? Dia adalah sijil kerana rumah tu dah siap dan juga layak untuk diduduki. Okey? Dulu orang panggil CF kan, tapi sekarang ni panggil CCC. Kenapa tukar? Dulu CF endorsed by majlis. Tapi CCC endorsed by architect. Okey? Dia a document issued and endorsed by a registered member of Board of Architects Malaysia. It is vital document to show that the property is completed accordingly to the required standard and it's fit to occupation. Maksudnya endorsed by architect yang dah jadi member tau, yang dia member of board architect. So apabila architect nak kena endorse benda-benda macam ni, dia memang amat berhati-hatilah. So dia kena pastikan rumah tu betul-betul dah siap dan juga layak untuk diduduki. Kan? Boleh duduk. Ada sebab dia berlaku dulu ditukar kepada CCC ni dulu sebab selepas rumah dah siap, lepas tu retak, lepas tu macam ada rumah yang runtuh apa semua tu, sebab selepas itulah. Okey, selepas itulah ditukar. Okey, CF kepada CCC. Sebab nak mengelakkan rasuah. Itulah. Okey. And then apabila dah dapat CCC, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh pembeli, iaitu vacant possession ataupun yang dipanggil sebagai property handover, serah kunci. Okey, masa serah kunci ni buyer dia akan bagi sekali lah, developer akan bagi dekat buyer CCC, dia akan bagi satu salinan. Sebab itu penting. CCC itu penting. So memang dia akan bagi. So selepas dah dapat kunci, kita boleh advise kita punya buyer, lepas dapat kunci, developer selalunya dia akan bagi satu borang tau untuk nak tengok defect rumah. Okay, so you kena tandakan. Ingatkan you punya buyer untuk nak defect tu, okay, apa yang defect? Ada retak ke, tiang sengit ke, air tak keluar ke, tangki bocor ke, shielding bocor, shielding bocor ke kan, tiles ataupun tiles pecah ke, semua apa juga yang defect yang ada dekat dalam rumah tu, dia kena bagi tahu developer, so developer akan repair lah. Tapi kalau kata orang ni beli rumah yang belum siap lagi, maksudnya dia sign SMP, rumah tu belum siap lagi, so liability adalah 24 bulan. Tapi kalau kata dia beli rumah yang dah ada CCC, maksudnya dah mungkin dah ada setahun, 6 bulan dah ada CCC, selalunya dia akan jadi macam saksil. Dia liability tu mungkin developer akan bagi juga, tapi taklah sampai 2 tahun macam tu. Mungkin dia bagi dalam masa 2 minggu, 3 minggu, you kena tengok detect apa defect and then okay, dia akan baikkan sekali. That's it. Okay. Selalunya benda-benda macam tu developer dia akan lebih kompromi lah. So just bagi tahu saja. Okay. So apa pentingnya, you kena inform dekat you punya buyer, lepas dapat kunci you kena buat macam ni. Apa yang you perlu lakukan. Dan okay, masa dapat VP ni ada lagi satu kemungkinan buyer kena bayar certain amount untuk apa-apa juga yang telah dibayar oleh developer. Okay, macam deposit air, api, and then untuk indah water ke, kan?
Cukai tanah, cukai pintu, kadang-kadang developer dia bayarkan dulu. Tapi semasa dapat BP ni dia akan charge. So kena bagi tahu pada kita punya di buyer. Supaya nanti buyer kata, oh kata itu tak payah bayar apa-apa, ni kena bayar. Sebab memang dia kena bayar. Sebab, okey, contohnya ya, deposit death rate. Katalah deposit death rate 250. Bila buyer ni jual rumah ni, deposit death rate tu akan dapat kepada buyer sebab didaftarkan atas nama buyer. Bukannya developer yang pergi buat, developer daftar atas nama developer. So, of course developer akan claim lah. Sebab kalau kata you jual, buyer jual rumah tu, bukan dapat dekat developer, dapat dekat buyer. Sebab itulah, okay, developer dia akan charge. So, you boleh explain benda-benda macam ni. So, benda-benda macam ni sebenarnya apabila kita dah belajar, apabila kita dah menghadapi situasi tu, baru kita akan faham. Okay? Alright, now sekarang kita masuk ke banking. Okay. Banking ni sebenarnya adalah apabila dia akan melibatkan kita apabila kita punya buyer dah close, apabila kita dah close, apabila kita dah booking. So ini akan melibatkan bank sebab kena apply loan. Okay. Alright, so apa yang diperlukan? Okay. So selalunya apa term-term yang selalu digunakan? Selalunya payslip. Payslip ni seperti mana you all tahulah. Is a note given to employee when they have paid. Okay. Itu payslip lah. Kan payslip. Lagi satu yang you kena biasa dengar adalah CCRIS. Apakah CCRIS ni? CCRIS ni adalah Central Credit Reference Information System. Jadi kita dengar CCRIS. Okay, ni CCRIS Central Credit Reference Information System. Di mana sistem ni created by Bank Negara. Okay. Dan dia mempunyai report credit buyer. Yang untuk bank sahajalah. Untuk bank yang report dengan bank negara sahaja. So kalau kata Ahlong ke, Kak Ngah ke punya hutang tak adalah dekat dalam CCRIS. Okay. So dia akan keluar report. So dia tengok kalau satu tu dia boleh terima. Kalau kosong itu terbaik. Kalau ada 2, 3, 4 kan, selalunya bank akan reject sebab CCRIS tak cantik dia kata. Itu maksudnya buyer tak strong. Okay. So dia kena cantikkan dia punya CCRIS, lepas tu mohon balik after beberapa bulan lah. Okay, dia boleh apply balik. And then CTOS. Okay, CTOS Credit Tip of Service managed by private company which provide credit reporting and it also widely used by financial institution to determine an applicant credit untuk tengoklah pada kredit seseorang tu. Okay, so CTOS ni kalau CCRIS by bank negara, kalau CTOS ni swasta. So tapi CTOS ni dia lebih lengkap tau CTOS. CTOS ni kalau lah contoh kan you ada hutang dekat kata TMB, you dah tak bayar setahun cakap, memang keluar dekat CTOS. Ataupun you ada hutang dekat telco punya company, Maxis ke contoh kan, yang bukan prepaid lah, yang postpaid. You dah lama tak bayar, you pun agaknya dah lupa dah dia punya hutang dengan Maxis. Yang tu akan keluar dekat CTOS. Ataupun dia ada hutang dengan beli motor selalunya kita akan dengan dia bukannya loan dengan bank kan. Kalau beli motor selalunya dia loan dengan syarikat tu yang jual motor tu, kedai motor, betul tak? Yang tu pun akan keluar dekat CTOS kalau kata dia tak membayar dengan cantik. Dan CTOS ni pun dia boleh check CCRIS sekali. Okay, itu adalah daripada segi bank. Alright, selain daripada tu, bank statement. Okay, bank statement ni pun sebenarnya perlu. Kalau kata bagi kita nak memohon loan, so dia kena bagi bank statement. Okay. Bank statement ni tahu kan? Record balance in bank account. Tu bank statement. Okay. So, katalah kita punya buyer ni cantik kan? Dia punya suku cantik, CTOS cantik kan? Gaji pun besar kan? Bank statement pun ada banyak duit kat dalam tu kan? Okay. So, approve loan.
apabila approve loan, bank akan mengeluarkan letter offer. Ke mana letter offer ni dia ada details dekat dalam tu. Berapa banyak loan address property tu. Okay. Lepas tu sales date. Lepas tu apakah jenis property tu dia akan lengkap dekat dalam loan tu. Loan letter offer tu. So, you punya buyer kena sign letter offer. Okay. Selepas buyer sign letter offer, okay, dia kena sign loan agreement. Loan agreement ni yang tadi saya sebut tu contract between a borrower and lender which regulates the mutual promises made by each other, each party. Okay, so itu adalah contract. Kena ada kontrak lah, kena ada perjanjian lah, kena ada agreement lah. Kalau tak, macam mana bank nak bayar kepada developer. Okay, so letter offer dulu, lepas tu loan agreement. Okay. Dan seterusnya, apabila kita sebut pasal banking, dia mesti ada BLR lah, BR lah, apa semua kan. Okay, so base rate. Okay, base rate ni selalunya adalah rate yang telah ditentukan oleh bank. Okay, so berapa, jadi sebenarnya dia letak rate ni adalah untuk dia punya cost operation lah, kan, of course lah, kan. So, berapakah rate? Contohnya sekarang ni kalau kita tengok kan rate dekat bank kalau kata yang property ni dalam 3% ke 3.5%. Tapi apabila ekonomi kita dah okey, dia akan naik tau. Okay. Sebab sebelum COVID dulu, ada bank yang sampai 5%. Okay. Dia punya rate. Okay. So, itu adalah BR lah. Okay. Yang satu, end financing. Selalunya kan kita tak sebut end financing. Kebanyakan orang akan sebut panel bank. Kalau kita dalam konsultan ni kita akan sebut panel bank. Kita tak sebut EF. Tapi developer je akan sebut EF. Okay, end financing. Sebab, kenapa? An arrangement with a project developer to provide loans property purchase to help them finance and purchase price of the property. Sebab, developer akan bank akan financekan kepada developer. Sebab bank yang akan bayar, dia akan disperse kepada developer untuk projek tu. Sebab tu developer dia panggil end financing. Tapi kita pula kena bayar kepada bank. Sebab kita yang buat loan dengan bank. So bank akan bayar kepada developer. So kalau kata yang untuk end financing ni depends lah kepada developer, dia ambil bank-bank mana. Ada setengah developer tu dia bank dia banyak. Dia setengah tu mungkin kecil-kecil punya projek, bank dia tak banyak. Okay. Alright, itu adalah end financing ataupun bank, panel bank. Lagi satu, yang selalunya kita akan sentuh berkenaan dengan bank ni adalah margin of finance. Okay, macam yang kita tahu kan. First property selalunya akan dapat 90% loan. Second property pun 90% loan. Tapi kalau kata third property, selalunya 70% loan. Memang 70%. Kalau lah kata orang tu dah beli rumah 2. Tengah dalam loan lagi tu. Lepas tu ada rumah yang ketiga dia nak beli. Dia nak beli dengan you all. Kan? So maksudnya, dia punya loan hanya dapat 70% saja. So kalau kata, kita selalunya developer dia akan bagi 10% less lah. Kalau kata rumah tu ada 10% less, maksudnya buyer kena top up 20%. Kalau kata rumah tu ada less 20%, maksudnya you punya buyer kena top up 10%. Okay. Dia first property ni ada setengah bank dia akan bagi 100% juga tau. Kalau first property. Kalau second property memang definitely 90%. Okay. 90% dia punya margin. Alright. Masih lagi dengan banking. Ini adalah tempoh loan. Okay. Tempoh loan ni period of payback given by bank to customer to repayment of installment. Maksudnya berapa panjang tempoh yang akan diberi oleh bank. Okey, ini bergantung kepada umur dan juga bergantung kepada kelayakan. Kadang-kadang bank umur panjang lagi tapi bank dia tengok pada kelayakan pula. Ada kriteria lain yang dia tengok. Okey. So maksimum ni adalah 35 tahun.
Okay, tapi dia ada age maksimum juga. Ada umur maksimum iaitu 70 tahun. So maksudnya kalau kata orang tu beli rumah umur 30, maksudnya dia boleh lagi buat 35 tahun untuk loan. Sebab 35 campur 30 baru 65 tahun. Kalau orang tu buat loan umur 40 tahun, so maksudnya dia punya loan boleh dapat 30 tahun sahaja. So kalau kata dapat 30 tahun sahaja, bermakna dia punya loan tu dia kena bayar monthly tinggi. Dia kena bayar tinggi compare dengan orang yang ada 75 tahun. Itu untuk residential. Kalau untuk commercial, okay, tempoh dia 25 tahun tapi maximum age dia sama juga 70 tahun. Kalau kata ada orang nak beli rumah, nak beli shop lot ke, nak beli kilang ke, kan? Nak beli yang office ke, kan? Dan tak saya kalau kata tanah, yang agriculture land tu 25 tahun juga. Okay, agriculture land dia sama dengan commercial. Alright? Dia sebut agriculture land sebab kita pun ada juga agriculture land. Alright? Okay. Selain daripada itu, yang ini adalah DSR. Selalu kita akan sebut DSR. Apakah DSR tu? DSR tu adalah debt service ratio. Di mana DSR show how much of a person income is used to service debt installment and is represented as a percentage of income. Okay. So berapa banyak dia kena bayar installment dekat bank. Orang panggil commitment. Bank commitment. Okay. So ini sebenarnya yang sebelum dululah. Okay. So DSR ni macam mana nak dapat? DSR existing commitment plus dengan new house installment. Okay. Yang komitmen yang dah sedia ada tambah dengan new house installment, bahagilah dengan dia punya pendapatan darab 100. So dapatlah dia punya DSR. So dulu. Okay, dulu. Kalau kata DSR 70% ke bawah memang loan approve. Okay, tapi sekarang apabila pandemik ni terjadi, so dia dah macam ada bertukar sikit. Okay, dia dah jadi macam okay, kalau lah kata orang tu gaji 3,000 kan. So DSR dia jadi 50% je. Dia jadi 50%. Kalau dia kata dia 5,000, okay, DSR dia jadi 60%. Ini bergantung pada bank ya. Saya tak cakap semua bank tau. Ia bergantung kepada bank. So kalau kata bukan 5,000, 3,000 ke atas. Maksudnya ni 3,000 ke atas hingga 5,000. Dia jadi 60%. So kalau kata dia gaji dia 5,000 ke atas. Okay. 5,000 ke atas. So dia punya DSR je baru dah jadi 70%. Kebanyakan bank lah sekarang. Sebab pandemik. Sebab sebenarnya bank pun dia agak berhati-hati. Kita bukan kata bank takut tau. Bank cuma berhati-hati. Okay. Untuk nak mengelakkan macam orang ni tak mampu nak bayar ke apa ke. Itulah. Dan kalau kata dulu, bank dia akan okay kalau kata buyer ni ada overtime. Dia akan kira sekali overtime tu sebagai pendapatan. Tapi tak 100% lah. Mungkin dia akan kira sebagai 80% ataupun 50%. Tapi sekarang ni ada bank yang tak nak kira. Dia kira basic sahaja. Okay, so mungkin lepas kita punya ekonomi okay, saya rasa it's going better lah. Alright. So, ini ada beberapa terms okay, yang akan ada, okay, yang selalu kita guna, tetapi yang selalu ni kita akan gunalah common terms yang selalu kita guna di dalam property ni. Okay, contohnya list price. Okay, apakah list price? List price is price shown in a price list. Developer dia akan bagi satu price list. Okay, so dipanggil list price. Okay, lepas tu SPA price. Kenapa dah ada list price lepas tu ada SPA price? Sebab kadang-kadang list price dengan SPA price berlainan. Ada juga kes-kes yang macam tu.
price stated in a sales and purchase agreement. Itu price yang ada dalam purchase agreement. Normally SPA price and list price is same unless with discount. Kecuali kalau kata developer dia bagi discount. So list price dengan SPA price jadi berbeza. Lagi satu net price. Okay, net price is a price after deduct rebates and cashback. Okay. Ada developer dia bagi rebate lepas tu dapat cashback lagi. Untung tak bayar. Untung tau. Okay. So ini adalah common term. So sebelah sini adalah contoh dia. Okay. Ini adalah contoh dia. Okay. Ini contoh dia. Kalau katalah untuk list price. Okay. Kita katalah developer bagi list price harga rumah tu RM500,000. Lepas tu dia bagi diskaun 5%. Diskaun Diskaun bukan rebate. Diskaun 5%. Lepas tu dia bagi rebate 80%. Alright. So saya nak tanya. So berapakah harga SPA price dia? Harga SPA price dia akan jadi RM475,000. Itu harga SPA price dia. Okay, harga SPA price. Okay, net price. Macam mana dapat net price? Net price ni adalah RM475,000 ni, SPA price ni. Okay, tolak dengan RM80,000. Tolak rebate, tolak RM80,000. So, maka dia punya net price jadi RM355,000. Okay, so ini istilah-istilah. Dia sangat teknikal benda ni. So, benda ni kena belajar baru faham. Kalau kata you tak faham sekarang lah. Tapi ini adalah istilah-istilah yang biasa. Kita akan biasa dengar. Okay. Alright. Kenapa ada diskaun? Kenapa ada rebate? Kenapa cashback? Okay. Dia macam ni. Diskaun. Developer akan buat diskaun ni usually a direct percentage or amount given by developer to reduce the SPA price. Untuk reduce SPA price. Untuk to help buyer to pay lower MOT. Untuk membantu buyer supaya merendahkan bayar MOT. Sebab tadi kan kita tengok kan MOT berapa kena bayar. Kalau kata bawah RM500,000, 1% tu. Kalau kata RM500,000 hingga ke 1 juta, dia dah naik. Hingga ke berapa tadi? Dia dah naik lagi 1%. Ke 2%. So dia nak membantu buyer supaya tak bayar MOT berapa banyak. So dia akan lowerkan dengan memberi diskaun. Okay, rebate. Rebate usually a percentage of amount given by developer juga to help buyer to pay low down payment. Macam kita tengok ni tadi, dia punya rebate adalah RM80,000. Harga rumah RM475,000. Rebate RM80,000. Rasa-rasa kena bayar down payment tak kalau kata dia punya loan 90%? Tak perlu kan? Tak perlu bayar. Malah dia dapat cashback lagi. Dia dapat cashback lagi. Cashback is a excess payment between loan amount and net price. So, maksudnya loan amount tadi dia dapat 90% kan? Tolak dengan net price. Net price dia 395. So, balance tu dia ada dapat, itu adalah dia punya cashback. Kita memang ada juga projek yang macam ni. Macam ni lah dia punya gayanya, ada diskaun, ada rebate, ada cashback. So saya kata benda ni adalah lebih teknikal sebab ada pengiraan. Okay, so kalau kata nak tahu lebih lanjut macam mana cara nak kira apa semua, so kita boleh berjumpa. Alright, okay. Lagi satu, okay, yang ni yang terakhir. Yang terakhir, yes, ROI. Okay, kalau kata orang yang nak invest, dia mesti akan tanya ROI berapa? ROI berapa? Dia mesti akan tanya. ROI ni adalah return of investment. Okay. So adalah maksudnya ROI untuk property itulah kalau dia beli dan dia sewakan, berapa ROI dia. Dia makin tinggi dia punya percentage ROI, makin baguslah rumah tu kepada investor. Okay, so macam mana cara nak mengira ROI? ROI ni kita boleh kira, kita boleh expect rental. So macam mana kita nak dapat expected rental ni? Nak dapat expected rental ni, kita boleh check keadaan sekeliling. Rumah tu, okay, berapa je punya rental? Berapa je punya rental? So itu adalah, lepas tu kita boleh jadikan sama ada
yang current punya rental sebagai rental ataupun kita naikkan sikit sebagai expected rental lah. Okay. Alright. And then kalikan dengan 12 bulan bagi dengan purchase price darab 100. So kita dapat dia punya percentage. Makin tinggi, makin bagus. Kalau 5% tu dah bagus lah tu. Dia kalau 2%, 1%, selalunya macam investor dia macam kurang sikit lah. Kurang berminat. Alright. Okay. So setakat ini sahaja kita punya sharing hari ni. Okay. So, okay, saya stop share.